Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wal dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan untuk kita bersama sekali lagi pada malam ini bagi mengikuti sambungan pengajian kitab adab perempuan. Jadi insya-Allah malam ini kita akan meneruskan kepada pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-21. Pelajaran yang ke-21 daripada segala pelajaran-pelajaran yang ada dalam kitab adab perempuan, iaitu adab berjalan. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-21, adab berjalan. Membicarakan tentang adab berjalan, bagaimana cara berjalan yang sepatutnya perlu ada pada seorang perempuan. Terlebih dahulu kita perlu tahu bahawa kaki yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya ini dapat membawa kita kepada tujuan-tujuan, sama ada tujuan untuk menyempurnakan keperluan keduniaan ataupun yang kedua fungsinya itu untuk menyempurnakan segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala perbuatan ibadah dan juga amal-amal soleh. Jadi kaki ini termasuk di antara anggota yang dikategorikan sebagai nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah kita nyatakan pada kuliah yang terdahulu, ada 7 anggota yang dijadikan sebagai nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Yang mana ketujuh anggota ini diberati dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mata yang boleh memandang. Yang kedua, telinga yang boleh mendengar. Yang ketiga, lidah ataupun lisan yang boleh berkata-kata. Yang keempat, tangan yang boleh berfungsi memegang, menyentuh, memukul dan sebagainya. Yang kelima, perut yang boleh mengisi
segala keperluan makanan, sama ada yang halal ataupun yang haram. Yang keenam, kemaluan, faraj bagi perempuan, zakar bagi lelaki. Dan yang ketujuh, dua kaki, yang dengan kedua-dua inilah kita menggunakannya untuk bergerak menuju ke satu-satu tempat. Baik. Jadi pada kaki yang boleh melangkah ini ada tuntutannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Muliakanlah kaki yang boleh melangkah ini dengan kita melangkah kepada tempat-tempat ibadah. Kita melangkah kepada tempat-tempat yang boleh menghasilkan ataupun boleh mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan peliharalah kaki kita ni daripada melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Dan peliharalah kaki kita ni daripada melangkah kepada tempat-tempat yang haram. Dan peliharalah kaki kita ni daripada melangkah kepada tempat-tempat yang memang tujuannya itu untuk menzalimi dan juga menyakiti saudara kita. Sama ada mereka daripada kalangan yang Islam ataupun yang bukan Islam. Jadi tuntutan atas kaki kita ni supaya memperbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melangkah. Jadi ibadah kaki ni dengan sebab dia melangkah, kita bawa dia menuju kepada satu-satu tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat kaki itu juga dengan sebab kita melangkah. Okey. Jadi di antara beberapa kelebihan yang mungkin tak dinyatakan dalam kitab ni, jadi kita sebutkan tentang kelebihan dan keutamaan kita berjalan ataupun melangkah menuju kepada tempat-tempat ibadah, yakni tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lihat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isba'ul wudu' 'alal makarihi wa kasratul khuta' ilal masajidi wa intizarus salah ba'da salah fadhalikumur ribat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapuskan dosa, yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan meninggikan darjat kamu, kedudukan kamu, kemuliaan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan kepada sahabat ni tentang satu amalan yang apabila dilakukan dapat menghapuskan segala dosa, yakni dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau dosa yang besar, dia berhajat kepada taubatan nasuha. Dan juga dapat mengangkat kemuliaan, dapat meninggikan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ni mereka termasuk di antara golongan yang memang loba, yang senantiasa berusaha nak mencari peluang bagaimana nak memperbanyakkan kebajikan ataupun memperbanyakkan pahala supaya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala ya. Kalau dah Nabi kata aku nak tunjukkan kepada kamu amalan yang paling baik, sahabat pun kata, ya wahai Rasulullah, kami nak sangatlah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan kamu menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang kamu benci. Bila kita benci untuk berwuduk? Biasanya pada waktu pagi, waktu sejuk tu. Waktu sejuk ni, waktu tubuh kita memang kalau boleh tak berkehendak nak kena kepada air, kita pun berwuduk. Ataupun dalam waktu yang sukar, yakni waktu kita sakit dan sebagainya, kita nak berwuduk. Tapi lebih kepada menyempurnakan wuduk ni pada waktu sejuk lah. Waktu kesejukan, waktu yang memang kalau boleh memang tak nak guna air. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, kalau kita menyempurnakan wuduk pada waktu yang memang kita tak nak berwuduk, maksudnya kita bencilah kena air pada waktu tu, tapi kita gagahkan juga.
Makna kita lawan ke tak nakkan kita tu. Maksudnya lawan malas kita daripada air tu, kita berwuduk juga. Kerana nak menyempurnakan perintah Allah, maka dengan sebab kita berwuduk pada waktu yang mana kita benci tu, maka gugurlah dosa-dosa kecil kita. Setelah selesai berwuduk, maka Nabi SAW menyatakan yang kedua, perkara yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat kedudukan kita, kemuliaan kita, dan juga darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu memperbanyakkan melangkah menuju ke masjid-masjid untuk beribadah lah maksudnya ni, untuk menunaikan solat ataupun menyempurnakan apa jua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalan menuju ke masjid itu termasuk sebahagian ataupun termasuk suatu amalan yang fadilatnya dan kelebihannya sangat besar. Apa dia? Allah Ta'ala menghapuskan setiap langkahan kita tu, dihapuskan segala dosa kita, dan setiap langkahan yang berikutnya itu diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang kedua. Dan yang ketiga, amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita dan dapat meninggikan kemuliaan dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menunggu solat setelah kita selesai menunaikan solat yang lain. Umpama contoh, selesai daripada menunaikan solat subuh, kemudian kita menanti-nanti untuk masuk kepada waktu solat zuhur. Jadi apabila nak sampai pada waktu solat zuhur tu, kita dah bersegera dah dengan mandinya, kemudian membersihkan diri kita, kemudian kita berwudu, masuk waktu kita solat sunat, kemudian tunggu untuk mendirikan satu waktu lagi. Jadi waktu menunggu tu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Jadi kalau ada di antara waktu subuh dan zuhur tu kita ada melakukan dosa-dosa yang kecil, dengan sebab kita ada keinginan nak menunaikan solat pada waktu zuhur, dia menjadi sebab terhapusnya segala dosa-dosa kecil kita. Kemudian habis saja solat zuhur, nak menanti solat asar ni, dalam hati ni ternanti-nanti, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat menunaikan solat asar nanti. Jadi sewaktu kita menunggu nak sampai waktu asar tu, dia menghapuskan dosa-dosa kita dosa-dosa kita yang lain. Kemudian Nabi SAW menyatakan, inilah kebaikan yang banyak. Mana 3 perbuatan tadi? Menyempurnakan wuduk ketika waktu kita tak suka berwuduk. Yang kedua, berjalan ataupun melangkah menuju ke masjid. Dan yang ketiga, menanti solat selepas kita menunaikan solat. Itu kelebihan orang melangkahkan kakinya menuju kepada tempat-tempat ibadah, terutama menuju kepada masjid. Kerana tu mereka yang terbiasa sudah dan istiqamah melaksanakan solat di masjid, apabila ada perintah tak dapat nak menunaikan solat di masjid ni, sikit lebih kurang pun dalam hati mereka ada perasaan sedih, ada perasaan berduka cita lah. Kenapa tak dapat nak melangkahkan kaki mereka menuju kepada masjid. Tapi tak usah bimbang. Kenapa tak usah bimbang? Kerana bagi mereka yang memang istiqamah kakinya tu melangkah ke tempat-tempat yang baik ketika waktu mudahnya, kemudian datang ke uzuran, yakni uzuran syarak, uzur yang memang tak dapat tidak dia kena tinggal, yang menyebabkan dia tak boleh pergi ke masjid, maka dia mendapat pahala yang sama. Itu untungnya orang yang istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang mari datang sekejap-kejap, mari datang pun singgah pergi buang air saja, itu tak ada bahagian lah. Itu tak ada bahagian. Okey. Dan yang kedua, hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang bersuci di rumahnya, yakni daripada rumah lagi dia telah mempersiapkan diri nak menunaikan solat dengan pakaian yang baik, kemudian dengan siap berwudu, lengkap dah. Memang sampai tu untuk solat je. Jadi Nabi kata, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan tu menuju kepada salah satu daripada rumah-rumah Allah, yakni menuju kepada masjid.
Tujuannya untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua langkahnya itu dibilang ibadah. Yang satu langkahannya yang pertama menghapuskan segala kesalahannya. Ini menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Kemudian dia melangkah sekali lagi merupakan langkahan yang dapat meninggikan darjatnya. Kalau banyak ataupun jauh dia berjalan, makin banyaklah faedah yang dia dapat. Makin banyaklah dosa yang digugurkan. Kerana itu di antara kelebihan orang yang berkenderaan dengan berjalan kaki menuju ke masjid, mana yang lebih? Lebih orang yang berjalan kaki. Walaupun menaiki kenderaan tu ada bahagiannya juga. Kenapa dia termasuk dalam perkara yang harus berubah menjadi sunat dan wajib? Kerana dia boleh menyampaikan kepada menyempurnakan perintah-perintah Allah. Cuma nak kata mana hak lebih? Lebih lagi orang yang berjalan kaki. Jadi kalau kita nak dapat kelebihannya lebih, pergi ke masjid, jangan parking betul-betul depan pintu masjid. Cari jauh sikit tempat parking. Tapi tempat parking yang selamat lah. Jangan betul-betul jauh tu sampai menyebabkan kita lewat untuk masuk solat dan sebagainya. Ataupun jauh tu sampai tempat gelap, berlaku kecurian dan sebagainya. Tak lah, dalam masjid tu carilah tempat yang agak jauh sedikit, yang mana kita tu dapat langkahan kaki untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa? Kelebihannya sangat besar. Kelebihannya sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kita dituntut supaya berjalan kepada tempat-tempat yang baik. Seumpama berjalan menuju kepada tempat-tempat menuntut ilmu, sehingga kan orang yang melangkah kepada tempat-tempat yang boleh menghasilkan ilmu, maka ketika itu para malaikat menghamparkan sayapnya. Para malaikat ni menghamparkan sayap bermula daripada keluarnya penuntut ilmu tu daripada rumah mereka sampailah kepada majlis ilmu tu. Sayap malaikat ni sentiasa ada di bawah tapak kaki berada di bawah tapak kaki orang yang menuntut ilmu. Kenapa sampai begitu sekali penghormatan para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu? Kerana langkahan mereka tu menuju kepada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kita kena usahakanlah kaki kita ni sentiasa melangkah kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan tentang kelebihan orang yang berjalan. Berjalan menuju kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama berjalan menuju ke medan-medan jihad. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Maksudnya apa? Tidak akan disentuh oleh api neraka kedua kaki hamba yang berdebu menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kaki yang berdebu, yakni yang kotor. Umpama kata debu ni mana kotor. Kenapa kotor? Disebabkan berjalan kepada tempat-tempat yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Seumpama berjalan menuju kepada perang fisabilillah, ataupun berjalan menuju ke Baitillah, ataupun berjalan menuju ke majlis ilmu, ataupun berjalannya itu menuju kepada tempat-tempat yang boleh menyempurnakan keperluan orang lain. Itu termasuk dalam fisabilillah. Maka setiap langkahannya itu dan setiap kakinya yang dilekati oleh debu tu, dia merupakan satu kebaikan, sehingga kaki yang berdebu dengan sebab berjalan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala ni tidak akan disentuh oleh api neraka. Dulu ada satu ketika dalam peperangan, apabila para sahabat ni mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hadis ni, asalnya ramai daripada kalangan sahabat ni dia naik unta dan naik kuda lah pergi perang ni, tapi ada sebahagian sahabat ni ambil keputusan nak jalan kaki. Kemudian Nabi SAW pun pujilah sahabat yang berjalan kaki ni, pergi menuju ke medan perang. Sebahagian sahabat yang lain yang duduk atas unta, atas kuda, atas keldai, bila dengar pakat turun Melaka. Turun Melaka. Kenapa? Nak rebut kelebihan ni. Mana kaki mereka tu nak juga ada kesan debu. Debu dengan sebab berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kelebihan lah kita menggunakan kaki ni menuju kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu di antara tuntutan. Kita nak muliakan kaki kita bagaimana? Melangkahlah kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pelihara kaki bagaimana? Peliharalah kaki itu daripada menuju kepada tempat-tempat maksiat.
Peliharalah kaki itu daripada menuju kepada tempat-tempat yang haram, dan peliharalah kaki itu daripada menuju kepada tempat-tempat untuk menzalimi ataupun menyakiti orang lain. Itu cara kita nak jaga kaki kita ni. Jangan kita ingat mentang-mentang kaki kita kita pun nak guna sembarangan, ataupun kita nak guna ikut suka kita, ataupun kita nak pergi ke mana tempat yang kita suka. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Setiap kaki yang melangkah kepada tempat-tempat baik, dia akan bersaksi dengan perkara yang baik ketika di akhirat kelak. Setiap kaki yang melangkah kepada tempat-tempat maksiat, maka dia pun akan bersaksi dengan perbuatan maksiat kita di hari akhirat kelak. Maka kita tak boleh lepas. Tak boleh lepas daripada setiap perbuatan yang kita lakukan. Sebab tu hati-hati. Perhatikanlah ke mana langkahan kakimu. Kerana terkadang langkahan kaki kita ni membawa kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terkadang kaki kita ni melangkah menuju kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi bila berjalan tu, nak pergi kita kepada satu-satu tempat tu, adalah adab dan cara berjalan. Terkadang tempat tu molek, kita nak pergi masjid umpama contoh. Ini bagi orang perempuan lah terutamanya. Nak pergi masjid, nak pergi kuliah, nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi ke tempat-tempat molek lah. Memang tujuannya tu molek. Tapi cara kita berjalan tu terkadang termasuk dalam cara yang tak molek. Maksudnya apa? Cara yang tak membetuli dengan adab berjalannya seorang perempuan. Kerana orang perempuan ni, dia tak boleh nak keluar daripada rumah tu tanpa tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi apabila dia keluar daripada rumah untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diperbenarkan oleh syarak dengan keizinan walinya kalau dia termasuk orang yang belum berkahwin, ataupun dengan kebenaran suaminya kalau dia orang yang telah berkahwin, keluarnya daripada rumah tu dengan menjaga segala adab-adab dan tata tusilah yang perlu dijaga. Bukan semestinya kata boleh keluar tu ikut bebas dan sebagainya. Tak, dia tetap kena jaga. Orang perempuan ni, dia tetap kena jaga kelakuan dia. Sebab dengan berjalan tu terkadang, maksudnya dengan cara berjalan tu boleh menyebabkan jatuh fitnah. Kerana orang perempuan ni dia tak akan terlepas daripada godaan syaitan. Setiap kali dia melangkah keluar daripada rumah, ketika itulah syaitan yang akan berusaha untuk kita kata menghasut dan menggoda dia, sehingga orang perempuan ni walaupun dalam keadaan elok sebelum keluar daripada rumah, tetapi ketika keluar daripada rumah, kalau dia tak berhati-hati, kelakuannya itu akan menyebab kepada berlakunya fitnah. Syaitan ni dah akan usaha menggoda dan menghasut perempuan ni, sehinggalah terkadang terbuka auratnya, sehinggalah terkadang berlengguk jalannya, sehinggalah terkadang terzahir ngada-ngadanya. Macam-macam perkara lah yang akan berlaku bagi seorang perempuan apabila dia keluar daripada rumah. Kerana tu orang perempuan, ada setengah daripada pendapat ulama menghukumkan haram keluar daripada rumah berseorang diri tanpa teman. Kenapa? Bila keluar daripada rumah tanpa berteman ni, dia akan membuka kepada pintu-pintu fitnah. Maka tak dapat tidak nak keluar ada mahram ataupun orang-orang yang memang boleh dipercayai, dan keluar tu bukan dalam keadaan berseorangan. Kalau semua perempuan mesti dalam keadaan yang ramai. Supaya apa? Tertutup segala fitnah, tertutup daripada kejahatan orang lain, tertutup daripada niat buruk yang ada pada diri orang lain. Ini di antara adab yang perlu dijaga. Baik, cuba kita lihat apa yang nak diperkatakan oleh pengarang kitab kita ni berkenaan adab berjalan bagi seorang perempuan. Yang pertama katanya, sayujianya, ini semestinya lah, hendaklah ia perempuan berjalan dengan sederhana. Sederhana yakni tiada pantas dan tiada pula tersangat lambat. Sederhana ni makna pertengahan. Taklah terlalu pantas, laju seumpama orang berlari, dan taklah terlalu perlahan sehingga menyeret kaki. Ada setengah perempuan ni dia nak jaga keperempuanannya tu kadang perlahan, seret, perlahan. Ada tu kadang terlalu laju, tu pun tak molek juga. Jadi dia nak pertengahan. Kerana sebaik-baik pekerjaan itu adalah pertengahan. Dia sebenarnya cara berjalan lelaki dan perempuan ni berbeza. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam kitab-kitab syama'il yang memperincikan cara berjalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri
ciri-ciri berjalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyerupai cara berjalan seorang perempuan. Maknanya kalau orang lelaki berjalan ni, dia tak boleh nak menyerupai cara jalan orang perempuan. Begitu juga orang perempuan tidak boleh menyamai cara berjalan orang lelaki. Kerana memang ada bezanya. Di antara perempuan dan lelaki ni memang ada perbezaannya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sucinya itu menjadikan perempuan dan lelaki ni memang ada sifat perbezaan. Walaupun usahalah seorang lelaki nak jadi perempuan, tak boleh juga. Orang perempuan nak jadi lelaki, tak boleh juga. Kenapa? Sifat keperempuanan dan kelakian tu telah Allah Taala khususkan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan tu sampai boleh beza dah. Jalan orang lelaki dengan orang perempuan tu boleh beza. Jadi Nabi ni tak berjalan seumpama orang perempuan. Nabi di antara sifat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjalan sederhana juga, tak lambat, tak terlalu pantas. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalannya itu dengan tegap. Memang nampak sempurna cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kalau Nabi berjalan, tubuhnya agak condong ke depan. Ini jalan lelaki lah, kita cerita jalan lelaki dulu. Tubuhnya agak condong ke depan, seolah-olah seperti orang yang sedang menuruni daripada tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi, curam, tempat curam gitu. Seolah nak turun. Jadi jalannya nampak laju tapi tak laju. Kemudian Rasulullah akan berjalan dengan keadaan kakinya keseluruhan diangkat, memang nampak tegap, nampak mantap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau berjalan tu orang nampak memang seolah-olah orang yang ada semangat, bersungguh-sungguh, orang yang ada himmah, orang yang ada cita-cita. Walaupun cara berjalan Nabi ni sederhana, tapi sahabat-sahabat ni bila nak jalan ikut Nabi biasa tertinggal. Sehingga sebahagian sahabat kata, kami kalau ikut Rasulullah berjalan ni letih. Kenapa? Nabi jalan agak laju, tapi Nabi tak laju. Sahabat ni yang seolah macam bekerja nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kelebihan Rasulullah lah. Walaupun Nabi ni berjalan dalam keadaan biasa, tetapi Allah menjadikan bumi tu seolah-olah pendek bagi Rasulullah. Seolah dilipatkan bumi sehingga Nabi tu berjalan nampak laju je, sehingga orang lain nak kejar pun tak boleh. Tu. Dan dalam masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berjalan, walaupun dalam keadaan sahabat tu nampak laju dan sebagainya, Nabi tak tergopoh-gopoh. Taklah macam orang kalang kabut, tertinggal sesuatu, orang macam dah lambat dan sebagainya. Tak. Nabi tetap ada sifat tenangnya, sopannya, dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkeadaan dalam sederhana ketika berjalan. Jadi setengah daripada sifat berjalan Rasulullah ni boleh diikuti oleh orang perempuan pada nisbah tenangnya itulah. Tenangnya dan bersederhananya tu. Tapi tak boleh nak sama seperti mana cara jalan lelaki. Kerana tu dia kata sayujianya hendaklah ia perempuan tu berjalan dengan sederhana. Tengok sederhana tu macam mana. Jangan sampai terlalu perlahan dan jangan sampai terlalu laju sehingga orang kata berlari ke. Tu. Perlahan tu umpama orang kata seret kaki ke. Tu perlahan lah. Tapi kalau sederhana ni mana? Biasalah berjalan dengan mengangkatkan keseluruhan kakinya. Dan keadaan langkahnya itu dengan langkah tabiat. Tabiat ni langkah orang biasalah. Kita melangkah, angkat kaki penuh jalan gitu. Keseluruhan kaki kita angkat tu dipanggil langkah tabiat. Tidak dengan langkah dibuat mengada-ngada. Macam mana mengada-ngada? Dia lembutkan kaki dia gitu. Tu ngada-ngada tu dia panggil. Jalan slow saja dia buat macam tu. Bukan. Nak berjalan tu mesti dengan jalan tabiat. Kalau kita berjalan dengan kaedah macam ni, ni di antara kaedah berjalan yang boleh mendatangkan kesihatan.